Saluka ilman ladunni wa mashraba sofihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia kaifiyat yang ketiga. Situ. Kaifiyat yang ketiga di dalam berzikir. Ada berzikir daripada bawah naik ke kanan ke kiri. Ada zikir naik ke atas gini ada. Ada zikir gini ada. La ilaha illallah ada belakang. Nah, ada riwayat sahabat-sahabat dulu berzikir seperti pohon yang ditiup oleh angin. Gini tubuh dia. Sahabat dulu berzikir. Bukan kata sahabat berzikirnya tak bergerak tak bergapo. Nah, maka kaifiyat yang ketiga bahawa hendaklah menyebut zikir itu dengan mualat, yakni berturut-turut. Sekira-kira jadilah dua kalimah itu seperti kalimah yang satu, padahal tiada suatu yang menyelai antara keduanya. Itu pada kharij atau pada zihin, supaya tiada boleh masuk syaitan daripadanya itu. Nah, dan inilah terlebih hampir membuka bagi hati dan terlebih menghampir akan jalan kepada Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Direct lagu tu. Nah. Illallah tu kuat ke sikit. La ilaha illa tu kuat. Itu biasa seru di hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Supaya tidak boleh masuk syaitan daripadanya. Nah, la ilaha berarti gitu ke? Ataupun la ilaha illallah berarti. Dan inilah terlebih hampir membuka bagi hati dan terlebih menghampir akan jalan kepada Tuhan kita. Dengan syarat hendaklah dihadirkan makna zikir itu dengan hatinya pada tiap-tiap kali zikir itu. La ilaha illallah, kita dok ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Biar mari semacam hadir makna sebagaimana menurut martabat orang lah. Nah, sebagaimana dia terima ijazah daripada guru dia. Guru dia suruh hadirkan makna gapo. Maka anak murid macam-macam yang hadir di dalam hati dia ni macam-macam. Pertama, kalau anak murid ni yang masih suka kepada dunia, maka guru dia kata hadirkan tiada di dalam hatiku dunia kecuali Allah. Tiada dunia di dalam hatiku kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada dalam hati dalam tiada dunia di dalam hatiku kecuali Allah. Tiada dunia. Ngati aku tu.
Kalau orang tu jenis sombong, jenis ego, jenis rasa takabur dengan ilmu dia, dengan pangkat dia, hadir ke makna tiada kelebihan kecuali Allah. Jadi bergantung kepada makna yang diberi oleh guru dia. Kita jangan pandai-pandai beri makna lagu tu. Kerana apa? Kerana takut hadir ahwal dia, maka kita jadi pening tak tahu apa budak ni jadi mengatik, jadi pening. Maka atas gantung. Hok biasa standardnya, tiada yang disembah kecuali Allah, nak buat syirik dalam hati. Tiada yang disembah kecuali Allah. Atas ni lah hok depan ni, la ma'bud la maksud. Tiada yang dituju. Tiada yang diminta, tiada yang dipuja. Kalau dalam hati kita masih rasa nak puja selain daripada Allah, hadir ke makna tiada yang dipuja kecuali Allah. Kalau nak suruh fana, tiada perbuatan aku kecuali perbuatan Allah. Tiada perbuatan aku kecuali perbuatan Allah. Akhir sekali tak ada ilai makna. Jadi setiap makna itu mesti dapat ijazah daripada guru dia. Guru dia yang izin ke ataupun guru dia yang suruh hadir ke makna tu. Kerana satu benda kalau kita duk sebut semacam, dia akan jadi ingatan kita dan jadi akidah pegangan kita. Dan sekurang-kurang zikir itu bahawasanya pada tiap-tiap mengatakan la ilaha illallah itu, tiada ada di dalam hatinya itu sesuatu yang lain daripada Allah, melainkan dinafikan daripada hatinya itu. Nafikan semua selain daripada Allah. Syurga, neraka, gapo dia ko, bidadari ko, keseronokan dalam syurga, semua kita nafi. Matlamat kita hanyalah Allah Ta'ala. Dan semata-mata mensabitkan akan Allah Ta'ala dalam hatinya. Wabillahi taufiq wal i'anah, dia kata. Asbabus sabi' bab yang ketujuh fi adabis suhbah wal muasyarah ma'al khaliq subhanahu wa ta'ala wa ma'a khalqi. Lepas pada rajin zikir, lepas pada pandai dah berzikir, lepas dah kata koya dah berzikir, koya berzikir ada juga ni. Koya ahli tariqah, koya ahli sufi. Apabila kita rasa bersih dah hati kita, kita rasalah. Maka kita kena uji. Tak wasa duduk cerah tias sore. Maka kita nak uji lagu mana perangai kita. Ada berubah kodok dengan zikir ni. Kita duk rasa kita sabar dah. Hamba jalan slow lah ni. Jadi dulu kecek manyuk lah ni jadi kecek slow lepas pada berzikir ni. Tak kecek manyuk. Oh jadi sabar hamba. Maka kena uji zikir. Ni. Bab yang ketujuh pada menyatakan adab bersahabat. Sudah. Kena saing orang yang lepas pada tu. Tak payah saing anjing, saing dengan orang. Baru tahu zikir kita masuk betul dalam hati kita ataupun tidak, maka kena bersaing dengan orang. Duduk sore tak tahu kita ni penyabar. Kita ni jenis penting diri ko, selfish ko, apa dia ko. Jenis takabur ko, jenis tak boleh dengar kata orang ko. Pada masa tu kita tak tahu muka duduk sore duduk berzikir. Kita ingat zikir tu dah masuk meresap dah dalam hati kita. Okey, sayang orang. Dan muasyarah yakni berkasih-kasihan serta Allah Khaliq yakni Allah dan serta makhluk. Adab bersuhbah, adab kita muamalah dengan Allah dan dengan makhluk. Hak ni matlamat dia ni. Demo dok kata demo berzikir mari tiada yang wujud kecuali Allah. Lagu mana perangai demo dengan makhluk? Lagu mana hubungnya demo dengan Tuhan? Baru tahu setara ni. Ni. Hak ni perlu zikir, tak perlu zikir. Tujuan zikir nak hadir ke perangai ni. Nabi tengok perangai dia lagu mana. Zikir dia lagu mana. Nabi berzikir fi kulli ahyanin, setiap masa. Lagu mana zikir? Maka ulama-ulama ahli sufi, ahli-ahli zikir mengkaji lagu mana zikir Nabi pada setiap masa. Riwayat-riwayat tak ada sebut kata Nabi berzikir lagu mana pada setiap masa. Maka ulama-ulama ahli sufi mengkaji lagu mana. Ada kata zikir Nabi itu zikir nafah. Ada kata Nabi zikir bini. Macam-macam. Sebagaimana ulama-ulama dalam bidang lain juga mengkaji daripada Nabi. Ada ambil sumber hukum, ada ambil sumber tauhid,
ada ambil goni, ada ambil gapo. Maka ahli zikir pun ada perannya dia mengkaji mengenai Nabi kata amal zikir fi kulli ahyani. Nah, Nabi kata tidak akan hancur dunia ini selagi mana ada orang yang menyebut Allahu Allah, Allahu Allah. Ulama bahas pula zikir Allahu Allah, Allahu Allah. Nah, maka ahli dalam ilmu itu ada ahli dia. Setiap bidang ilmu itu ada ahli dia. Maka kita kena rujuk kepada ahli dia. Nah, sebagaimana kaedah-kaedah di dalam fiqh, kaedah-kaedah dalam tauhid juga tidak ada zaman Nabi, kaedah-kaedah tu. Benda mustahil, benda wajib, benda haruh, arak, jiring. Itu semua-semua istilah-istilah yang dibuat oleh ulama tauhid. Kita terima, ya, dan kita guna kaedah dan kita buat pegangan. Ulama fiqh kata hak ni wajib, ada kata sunat, ada kata haruh, ada kata makruh. Siapa dia bagi hukum tu? Ulama dia. Nah, maka hak ni wajib. Nabi tak ayat semaya zuhur ni wajib, semaya duha ni sunat. Nabi tak sebut, Nabi buat ya. Lagu mana ulama fiqh kacuh hukum-hukum, hadis-hadis, benda-benda betah boleh bagi hak ni. Padahal Nabi tak sebut. Pelik sungguh, lagu mana boleh. Dia ada ahli-ahli dia, istilah-istilah. Maka dalam ilmu tasawuf juga ada istilah-istilah dia. Nah, maka kena terimalah istilah-istilah dia. Dalam bab zikir pun ada istilah-istilah dia. Maka istilah tu benda biasa sahaja. Jangan buat kalut deh. Jangan buat kalut. Dalam ilmu hadis banyak juga istilah. Hadis hasan. Nabi tak ayat, Nabi kecek-kecek. Haza hadisun sahihun. Nabi kecek pun Nabi ayat hadis sahih. Nah. Jadi jangan pening dengan istilah lah ni. Hak penting kita ambil ilmu kita bersumber ke dengan ahli dia. Ahli dia. Kadang-kadang ahli dia tu tak boleh waktu bik sumber nas. Tetapi istinbat dia. Istinbat hukum dia. Berapa banyak kitab-kitab hanya istinbat sahaja. Bukan nas pun. Kitab fiqh tu istinbat belaka. Tak ada nas. Kita mengaji tempat-tempat kitab fiqh ada nas belaka setiap ayat ya? Tak ada pun. Kadang-kadang istinbat pun. Syarah dia pula, hasyiah dia pula. Kadang-kadang kalau hasyiah ya bus ilak dia panggil. Ilak ni lagu mana? Istinbat ulama faham. Nama hikmatut tasyri' ni panggil. Bab apa lagu ni? Bab apa lagu ni? Dalam kitab fiqh syarah gini. Macam-macam. Dalam kitab tafsir pun lagu tu juga. Maka dalam kitab tasawuf juga ada istilah-istilah dia. Maka selepas daripada kita berzikir, kita rasa hati kita bersih dah, keluar daripada suluk seminggu ke, zikir tak kecek dengan orang, makan sekut tawa saja ke, makan bertih saja ke, orang dulu nak bersih ke hati. Ni mari kok mana ni lagu ni, tak ada nah, tak ada apa dia. Nabi bersuluk dulu sebelum jadi nabi. Dia bersuluk di Gua Hira dulu. Maka ulama ambil kaifiat bersuluk. Maka sangat baik bagi hati kita. Zaman-zaman fitnah ni, zaman-zaman kita hidup dengan benda yang menarik kita selain daripada Allah, dunianya, handphone kita, handset kita, kehidupan kita, keluarga kita, saing-saing kita, semua menarik kita kepada lupa Allah Ta'ala. Tiba-tiba seminggu kita duduk dengan Tuhan, berzikir, semaya, tu saja. Puasa ko, makan pun tak makan. Bagai-bagai masing tak makan, garam tak rasa. Topo rasa dipanggil. Betapa rasa, tak seru rasa. Biar rasa. Kita duk seru masing lupa Tuhan, rasa sedap lupa Tuhan, rasa tomie lupa Tuhan. Seminggu tak makan garam gula gapo dia. Tak mati. Minum air kosong saja. Topo rasa, topo goni. Duduk dengan lagu tu supaya kita rasa kosong daripada dunia, mudah nak hadir ke Tuhan. Gitu sahaja. Sebagaimana Rasulullah betapa di Gua Hira sebelum dilantik menjadi nabi, maka ulama-ulama kata lagu tu. Patut ni sebelum daripada nabi, syariat sebelum pada nabi. Hok nabi buat kena ikut belaka. Ingat nabi sesat kau sebelum dia jadi nabi? Perbuatan dia sesat kau sebelum jadi nabi? Boleh kita ikut. Ni duduk di Gua Hira ni sebelum jadi nabi, memang sebelum jadi nabi. Tapi hak Nabi buat itu jadi pegangan kita, jadi panduan kita. Apabila berzikir,
Koyalah kitanya ahli zikir, pergi sebah, pergi bergapo, mengaku tasawuf, mengaku sufi. Maka sekarang lagu mana nak uji hati kita betul-betul kau tidak dengan kita bersaing. Lagu mana kita dengan saing kita? Zikir la ilaha illallah selawat duk nyopoh menatai goni macam-macam lagi. Duduk selawat banyak, deki lagi dengan saing-saing. Duduk selawat banyak, goni lagi. Tak jadilah mana lagi zikir kamu. Kena masuk sekali lagi. Kena masuk lagi, kena katok hati kita biar jadi betul-betul lembut, barulah molek. Ni nak tahu ni. Maka adab ni terbahagi kepada dua. Adab kita dengan Tuhan. Lagu mana kita sebagai hamba Tuhan, bukan hamba. Hamba ni rasa tinggi dah martabat ni. Hamba tu makhluk Tuhan. Berat lagi. Makhluk ni supaya kita dengan handset lagu mana? Handset kita nak pekom ping. Ya tak kata gapo. Kita nak enjar dia, kita nak pakai, nak guna, nak tekan 24 jam sampai hang pun tak apa. Tak ada kata apa. Tapi kalau hamba, dia ada perasaan. Maka hamba ni martabat tinggi dah. Biar rasa kita ni makhluk Tuhan. Tak boleh nak kata mana. Dia sembah kita, dia katok kita, dia buat gini. Senyap tak kata gani. Kena jadi lagu tu. Maka muamalah kita dengan Allah, dengan Tuhan kita, Tuhan lawan dia makhluk. Kita ni makhluk. Kalau Tuhan lawan hamba, tinggi dah martabat demo tu. Supaya demo tak mengaku demo ni makhluk. Mengaku kita ni makhluk. Tu adab dia. Seorang makhluk, satu makhluk lagu mana duduk di bawah kekuasaan Tuhan dia. Macam handset ni. Tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tak ada goni. Ni nak pekum. Tak ada kata dok ni podok. Dia duduk di bawah takbir Tuhan. Tak ada kata apa. Kalau hamba ada lagi perasaan gini. Memang dia tak. Kau Tuhan dia. Gih. Dari hati tak bekok lagi. Buat kerja. Ikut belakang zahir ni. Dari hati. Kalau dengan makhluk, Tuhan dengan makhluk, tak ada apa dia. Tak ada rasa apa dia kita dengan Tuhan. Lalu ni kita macam-macam rasa ada dengan Tuhan. Nak marah pun ada, goni pun ada. Kedua, adab kita sesama makhluk. Apabila kita rasa ni kita ni makhluk Tuhan, lagu mana kita bermuamalah dengan makhluk Tuhan lain. Mu takut ke Tuhanmu? Ya, saya takut. Saya tak lewat apa-apa. Maka lagu mana kita dengan makhluk Tuhan? Kita nak hina makhluk Tuhan. Sama aku kan makhluk. Sebab hamba ada PhD. Hamba nak hina makhluk orang. Misalnya lah. Tak boleh. Kalau orang tu rasa diri dia bukan makhluk, tu timbul mazmumah. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna sahibaka allazi la yufarikuka fi hadratika wa safarika wa naumika wa yaqazatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khalikuka wa mahma zakartahu fahuwa jalisuka iz qala Allah ta'ala ana jalisu man zakaroni. Hak ni orang ahli zikir sedap rasa. Hadis ni cukup dah kita rasa sedap duduk dengan Tuhan. Gapo dia katanya Imam Ghazali? Ketahui olehmu bahawasanya taulamu, rakanmu, saingmu. Sebab kecek bak saing kita guna istilah saing. Sahabatmu dan sahabatmu yang tidak pernah bercerai akan dikau, tak pernah berpisah dengan kita. Tak ada. Suatu hak kita saing, kita tidak pernah berpisah. Di dalam hadirmu ketika kamu hadir, dalam negerimu ketika musafir, dalam safarmu, yakni dalam pelayaranmu, dalam tidurmu, tak aja pisah dengan saing ni. Lagu mana tak tahu. Dalam jagamu, bahkan di dalam hidupmu dan matimu itu, siapa dia kau saing hak tak boleh pernah berpisah walau satu detik. Duduk semacam iaitu Tuhanmu. Hak ni tak boleh pisah. Sekalipun kita melupai dia dalam banyak waktu-waktu yang Allah Ta'ala beri pada kita, 24 jam, banyak mana kita rasa kita duduk dengan Tuhan. Tetapi hakikatnya lagu tu lah sebenarnya. Tuhanmu tu, masa mu tidur, masa mu bangun, mu tidur selok, kekek tidur.
Tuhanmu, sayangmu, hok tu duk jagamu. Kalau ia tak jagamu, enggak lepah masuk, bewok masuk dalam mulut. Apa masuk kita tidur sumuk tak masuk? Tuhan perintah ke malaikat jaga tubuh manusia ni. Kalau dia tidur sumuk tak masuk, goni tak masuk. Tapi apabila dia mati, duk sebentar, tak percaya teratak mayat. Duk sebentar, kalau tak pandai jaga, penuh sumuk masuk ni, kok telinga, kok mulut. Beza apa ketika kita tidur, sumuk tak masuk pula? Beza, malaikat ada jaga. Perintah daripada kamu. Hak mu kata sayangmu tu lah, hak nak bersohbah denganmu tu. Dia tak pernah lupakan kamu, kamu sentiasa lupakan dia. Dan penghulumu, dialah Tuhanmu yang mencipta kamu. Dan penghulumu, ketuamu dan maulamu, dan menjadikan kamu, dia yang menjadikan kamu. Dan manakala engkau sebut akan dia, kita pun sebut nama dia. Siapa dia Tuhan kita? Allah. Kita pun sebut Allah, Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Hu tu hidup tengok, mati belakang. Allahu Allah, Allahu Allah, gitu. Dari hadis sebut Allahu Allah. Dari hadis riwayat Imam Muslim tak silap. Maka iaitu seolah-olah duduk ia dengan dikau, seolah-olah bersekedudukan dengan kamu. Patut Tuhan ke tidak bertepat. Lagu mana bersekedudukan tu? Muakal rasa. Tak syarat benda tu kena duk berepek denganmu baru kamu rasa dia bersekedudukan dengan kamu. Bersekedudukan di dalam hatimu. Terasa hampirnya dia menguasai dirimu. Terasa sangat hampirnya pendengaran dia kepada dirimu. Ambo duk kecek ni. Kalau orang tu rasa Tuhan, dia rasa Tuhan dengar dulu sebelum pok entah dengar ni. Tuhan dengar dulu ambo nak kecek gapo. Sebelum entah nampak pokok orang lain nampak diri kita, Tuhan dulu nampak. Ya jadilah kau tu. Tu kedekatan hati. Terasa hadirnya Tuhan. Tu maksud bersekedudukan dengan Tuhan. Bukan kata bersekedudukan jiring jising lagu ni berepek. Tak Tuhan tidak bertepat. Maka lagu mana? Di dalam hati. Maka benda di dalam hati bukan hak di luar. Supaya kita lah teringat ke orang tua kita, teringat ke anak-anak, teringat ke bini. Kita duduk di Amerika tu, teringat ke anak-anak, rasa duduk dekat dengan dia. Dengan bini kita, dengan orang tua kita, duduk dekat semacam. Dia ada sebelah kita, duduk berepek jiring. Tak ada. Pada mana? Duduk dalam hati. Lagu tu. Dia kata apabila mu sebut akan nama dia, maka seolah-olah duduk ia akan dikau. Dia sebut perkataan seolah-olah ni sebenar tu takut kita faham duduk luar gini, luar jiring lagu ni. Sebenarnya memang Tuhan duduk rapat sungguh dengan kita. Gharibun wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni gharib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Apabila manusia bertanya mengenai aku wahai Muhammad, kata ke aku gharib, dekat. Aku akan perkenan segala permintaan dia apabila dia berdoa. Dekat lagu mana? Katanya dalam Al-Quran kata nahnu aqrabu ilaik min hablil warid, lebih dekat daripada urat tengah kamu. Ikutlah urat tengah hablul warid ni. Urat tengah kita. Dekat pada tengah ni tak ada dalam sipir jarak, tak ada. Kita kalau tu yang kata dek sebelah kanan, mungkin lebih dekat sebelah kanan, kiri serah jauh sikit. Kalau dekat pada tengah, sudah tengah ke mana? Nak kata kanan nak dakwa dekat kat dia tak boleh, sebab dia tengah. Kiri tak boleh, depan dak, belakang dak, atas dak, bawah dak. Dekat ke mana? Dekat daripada tengah. Sudah dekat daripada tengah habis gini tu. Ya benda di hak paling dekat sekali tengah. Kalau cenderung ke kanan, kiri kata jauh. Kalau cenderung sebelah depan, belakang kata jauh. Kalau duduk sebelah atas, bawah kata jauh. Dekat pada tengah. Sudah dekat pada tengah. Tak ada sipir. Nampak? Tak ada sipir. Tetapi bak Nabi Muhammad, moga dia makhluk, fakana qaba qausaini au adna.
pada malam Isra' Mi'raj, kami katanya Allah Ta'ala dekat dengan Nabi Muhammad sebusu anak panah, qaba qausaini, seperti dua anak panah. Gini anak panah ulama syarah, ni anak panah gini kita cantum besar ni lebih kurang. Ya, anak panah ni tak besar, tak ada anak panah 4 lepor, tak ada. Anak panah ni biasa hok kecil hok zaman dulu ni sekat ni. Likung waktu nak kata dekat. Fakana qaba qausaini au adna, ataupun lebih dekat lagi. Maka Nabi Muhammad muka dia makhluk, dia berjarak. Nah, Tuhan nak royak kedudukan Nabi Muhammad sangat hampir dengan dia pada malam tu. Bukan kedudukan jiring dia, kedudukan dia. Beza ni. Tak ada orang boleh martabat qaba qausaini au adna. Lebih dekat lagi. Seorang-seorang ni sahaja, yakni Nabi Muhammad dapat gelaran, dapat pangkat tu. Nah, ada ulama kata hak ni hak zahir, hak batin tak sedok kecil dah. Hak zahir pun akrab au adna lagi. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadisul qudusi. Ni istilah ulama hadis berlaku. Nah, hadisul qudusi yakni hadis lafaz dia daripada Nabi, tetapi makna dia daripada Allah. Kalau hadis nabawi, makna dan lafaz daripada Nabi. Kalau ayat Quran, makna dan lafaz daripada Allah. Hadis kursi dia gabung, lafaz tu daripada Nabi, tetapi makna dia tu nisbah kepada Allah. Gapo dia Tuhan kata? Tuhan kata. Sat ni kata hadis, pas Tuhan kata. Tuhan kata akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku. Ana jalisu man zakaroni, aku bersekedudukan. Jalis maknanya gini, kita lepok petang-petang ajak saing kita buat kedai kopi. Nah, kita pun duduk di kursi panjang, dia duduk sebelah kita. Tu dia panggil jalis. Duduk sekali. Kalau duduk depan tak panggil jalis lagi. Duduk sebelah, duduk lagu ni. Rapat benar dia mau boleh minum air kopi. Duduk sebelah kita. Maka katanya Tuhan, siapa dia sebut nama aku, gitulah aku dengan dia. Maka orang-orang sufi rasa sedap duduk dengan Tuhan dengan dia sebut. Kerana dia yakin Nabi Muhammad kata, siapa dia sebut nama Tuhan, Tuhan akan duduk dengan dia. Duduk bukan makna jiring lah. Tu maknanya. Wa mahma in kasara qalbuka hazanan ala taksirika fi haqqi dinika fa huwa sahibuka wa mulazimuka iz qala ta'ala ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Hadis yang pertama semata-mata sebut nama Tuhan, Tuhan kata aku duduk sebelah. Nah, kecek kiyah ni, Tuhan duduk sebelah. Makna dia. Maka ertinya katanya Imam Ghazali lagi ni, dan manakala pecah hatimu pula, apabila mu zikir hatimu jadi pecah, perasaanmu jadi pecah. Pecah lagu mana? Kecewa. Rasa hati kita Allah demo telah bermain ke perasaan hamba kan, kecewa dengan orang ni, pecah hati. Rasa panah dada. Kita rasa tak ada apa dia. Orang kecewa saja boleh merasai benda lagu tu. Sebab tu kalau orang tak pernah gawe, tak boleh kecek bab cinta, dia tak reti. Orang tak pernah rasai ke orang, keceklah, builah tak arif gapo dia ke, buinah gapo dia tidak akan timbul perasaan itu. Tapi kalau orang pernah menyayangi orang, kita kecek bab saya, ya. Betul? Kamu pernah rasa? Janganlah. Orang pernah dikecewa ke orang, kalau kita kecek bab dia mau pernah kecewa, tak suka kecek. Allah tak tahu nak royak kat orang. Maka begitu jugalah kadang-kadang ada golongan manusia kecek bab cinta, kecek bab saya, tak boleh terima. Ambo nak pakai nas, nak pakai Quran, nak pakai hadis, cinta-cinta ni tak pakai. Tu antara titik perselisihan di antara orang-orang sufi. Orang-orang yang mendalami perasaan ini berbanding dengan orang zahiri. Orang yang pegang Quran hadis saja. Nah, bukan kata salah pegang Quran dan hadis, baguslah kita pun pegang Quran hadis juga. Tetapi terlalu menafikan benda yang tidak ada dalam itu. Kadang-kadang hak benda yang dia tidak alami dia nafi juga, pelik juga. Saya tak ada perasaan.
Saya tak nampak lagu tu. Saya. Akhirnya tak ada terima pendapat orang. Nah. Peringkat kedua, apabila menyebut hati, menyebut zikir, pecah hatimu. Apa kita pecah hati? Kerana duka cita atas taksirmu. Kecewa dengan cuainya kita dengan Tuhan. Nah, kita kata duk sebut nama Tuhan, kita semaya pun tak khusyuk, zikir pun kurang, perangai pun jahat kita dengan Tuhan ni. Kita duk teringat kata Tuhan ni buat baik kita. Allah tak pakai langsung hamba ni. Apabila duk sebut lagu tu, mari perasaan. Saat ni zikir. Kelebihan dia, Tuhan kata aku duduk sekali dengan orang berzikir. Hak ni orang yang pecah hati dia. Ni peringkat tinggi dah. Hati dia rasa dah, mari dah perasaan. Saat ni semata-mata sebut saja. Sebut pun Tuhan kata aku duduk dah. Dia kata taksirmu pada hak agamamu, maka ia adalah taulamu. Maka pada masa tu Tuhan menjadi kawan kita tu. Dan melazim ke ia akan dikau. Kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadisul Qudusi kata, akulah pada orang yang pecah hati mereka itu dari kerana aku. Ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Aku akan berada di sisi orang yang pecah hatinya kerana aku. Kalau bak kecewa, bak gewe, bak kecewa lain Tuhan tak ada masa-masa tu. Tapi Tuhan kata kalau mu rasa mu kecewa kerana aku, kerana mu rasa kurang dalam ibadat kamu, rasa tak layak dengan kita, dengan Tuhan, ikutlah. Hak penting benda-benda yang menunjukkan kepada Tuhan, maka aku akan duduk denganmu. Yakni kerana duka cita atas taksirnya pada hak agamanya, yakni pada kurang berbuat ibadat dan taat kepada Tuhan, atau duka cita ia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Mari berlakulah. Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar makrifat. Makrifat ni apa? Makrifat ni hati mengenal Tuhan. Bukan makrifat menurut ilmu usuluddin, akal mengenal Tuhan. Apabila akal tu kita buat mari dalil dengan hujah, maka tu panggil kenal melalui burhan. Kenal melalui dalil. Fardu ain, ya kena belajar kenal Tuhan melalui akal. Kedua, kenal melalui wujudan dia panggil. Dia panggil burhan. Kedua wujudan. Kenal Tuhan dengan rasa dia. Rasa lagu mana? Penuh rasa kau dok Tuhan dok perhati kat mu. Mu penuh rasa kau dok Tuhan dok dengar mu dok kecek. Penuh rasa kau dok Tuhan dok lihat, Tuhan tahu, Tuhan gapo. Kalau dia rasa tu kenal melalui wujudan. Maka ada orang bab ilmu tauhid dia tak boleh kecek dalam mana. Tapi dia sangat merasai kewujudan Tuhan. Perangai dia kita nampak dia tu cara kecek Tuhan dok dengar weh. Cara dia bertindak, cara dia bergerak. Tetapi ada orang kenal melalui dalil, tetapi perasaan seolah-olah tak ada. Dalil berkali kecek beru. Tetapi perangai dan akhlak supaya Tuhan tak tengok dia. Supaya Tuhan tak lihat dia. Dia percaya. Tetapi perbuatan kita tengok Allah. Mu kata Tuhan kuasa, tapi tak agak apa Tuhan. Duduk kejar duk siji. Duduk kejar kok makhluk. Kata makhluk lebih hebat daripada Tuhan nak jaga diri hamba tu, makhluk hamba lebih percaya daripada mu Tuhan. Mu kata Tuhan kuasa. Kata Tuhan kuasa. Apa mu cari selain daripada Allah? Apa mu persembah ke ibadatmu kepada selain daripada Allah? Mu kata Tuhan dak nampak ke? Tunjuk ke Tuhan lah ibadatmu, pakaianmu, gonimu. Lagu tu. Maka orang yang kena melalui wujudan lebih murni berbanding orang kena melalui akal. Orang kena melalui akal, okey lepas dah fardu ain, beres, tak ada masalah apa. Tetapi kena dia tidak menyebabkan makrifat dia. Makrifat yang sebenar. Maka orang yang paling kena Tuhan adalah Nabi Muhammad.
Hak tu pun tak kenal kepada hakikat. Ingat, makrifat ni tak ada istilah makrifat hakikat, tak ada. Saya kenal sekena-kena yang tak. Tuhan tidak dapat dikuasai oleh makhluk. Maka yang paling kenal Tuhan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kata aku tak kenal Tuhan juga. Ada ulama kata araftu rabbi bi rabbi. Katanya Sayyidina Abu Bakar, tak silap hamba, araftu rabbi bi rabbi, ataupun Sayyidina Ali. Orang tanya dia lagu mana mu kenal Tuhan? Araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan aku, nescaya aku tidak ada kemampuan nak memperkenalkan dia. Nak kenal dia, maka siapa dia yang mengenal? Tuhan sebenarnya yang mengenalnya. Aku hanya alat sahaja. Seperti sebatas pen menulis perkataan. Pen yang menulis ataupun tuai yang menulis? Tuai yang menulis. Tetapi kalau kita tengok terlalu hampir dengan tulisan itu, kita tengok nampak pen hok menulis. Kalau kita nampak rapat dengan makhluk, makhluk hok bergerak, makhluk hok pandai, makhluk yang berfikir, makhluk yang mengkaji, makhluk yang merasai, makhluk akak gak sikit pandangan itu kepada sebelah atas. Tengok sikit, pen tu gerak sendiri pun tengok Allah. Tangan orang rupanya yang menulis itu. Maka manusia kena rasa lagu tu. Memang gitu sebenarnya. Dan Tuhan tidak dapat dikuasai. Tahu tak boleh. Sebab tu adalah satu selawat dipanggil selawat Ibnu Mashish. Selawat Izzuddin Ibnu Mashish dipanggil. Selawat Mashishiyah dipanggil. Guru kepada Abu Hasan Asy-Syadzili, orang Morocco. Dalam selawat dia kata, dia ada sebut min auhalit tauhid. Ya Allah, bersihkan aku daripada seluk. Wahal ni seluk, wahlun ni seluk. Seluk tauhid. Yakni nak mencapai kepada darjah tauhid hakiki ni mustahil. Nabi Muhammad hak paling kurang sekali tak ada. Lagu tu. Nescaya engkau jadikan akan dia taulan sebenar-benarnya. Apabila sebenar-benar makrifat, maka mu akan jadikan Tuhan sebagai kawanmu. Lagu mana nak berkawan dengan Tuhan? Lagu mana mu berkawan dengan makhluk aku? Kita tahu Tuhan buat baik kita. Ya, Tuhan duk jaga, duk makan kita. Kita apa kita nak buat baik lagu mana ke Tuhan? Kita nak cara ke dia? Dia tak perlu dah. Kita nak belajar KFC, dia tak makan KFC. Nak ajak bagi derak, dia tak pergi derak. Ya Allah Tuhan, aku nak balas jasamu. Terima kasih sangat sebab mu cara kat aku nak buat lagu mana nak balas baik. Katanya Tuhan mudah. Mu balas kepada sama-sama makhluk aku. Betul mu nak balas kepada aku? Okey, balas. Lagu mana mu kira bicara dengan makhluk aku? Lagu mana hubunganmu dengan kekasih aku? Lagu mana? Ngaku mu tak perlu. Kalau mu rasa aku tu sangat berjasa dalam hidupmu, lagu mana mu nak balas? Aku nak tengok mu lagu mana. Berarti lagu mana kita terima kasih kepada makhluk? Ada seorang tu ulama, ada orang duit dia. Maka dia pun pergi pitih tu dia siung. Oh, pitih. Masya-Allah, alhamdulillah. Anak murid dia tengok. Tok guru aku ni minat pitih juga rupanya. Tok guru aku ni minat pitih rupanya. Boleh harta. Oh, masya-Allah. Dia duk tengok tok guru dia. Jenis minat juga rupanya. Kecek tasawuf. Boleh pitih duk siung-siung. Orang ambil pitih gini ya. Pekun celah batak baru nampak tasawuf ke. Kita faham dah. Ambil pitih tu tasawuf. Orang kereta tu gak ambil cala-cala lah sikit. Kurang-kurang kata enjin sikit. Baru tasawuf. Kita faham lagu tu. Dia tengok tok guru dia duk cara saya bagai. Nyaya. Hak ni basuh kereta lagu apa dia. Pitih boleh. Oh, pitih. Dia pun tak tahu juga anak murid ni kan. Nanya jugalah. Dia nanya. Tok guru kata ngajar tasawuf. Apa tok guru boleh harta pitih? Oh, pitih. Oh, kereta kau apa dia. Nampak nyaya kata. Katanya tok guru. Bapanya salah kau. Oh lah muka tok guru royak dah ke tasawuf, ke ngaji tasawuf ke itu, ke lo ni dok ngaji tasawuf ke. Hambo pakai baju boruk, orang pitih pekung celah pondok lagu tu ya. Dia boleh jenguk keli-keli mu pekung dia jangan jatuh lah pekung tu. Mana pandai lepas ni kutip pula. Nampak. Jadi kita faham lagu tu lah tok gurunya. Apabila boleh tu jangan gitulah. Katanya tok guru dia mu nampak makhluk
Aku nampak Tuhan. Maka setiap hak boleh tu aku rasa ketar Tuhan wi 50 riyal kat ambo ini. Tuhan wi kereta kat ambo aku. Neh. Tu kalau orang tengok Tuhan. Lain selalu muamalah dia. Tengok Nabi Muhammad lagu mana. Ya. Ya jumpa dalam rumah dia tamas putih. Roti sikit. Terkek dia pergi ambil. Kita kata sahur. Benda lagu tu pekong lah. Patutnya. Dok. Pergi ambil. Oi, siapa dia boleh buat roti ni? Tengok. Orang dengan Tuhan. Kita ni dengan makhluk. Menipu kohong. Nak koyak tasawuf pun ada juga pun. Nampak macam tasawuf, nampak. Hati penuh dunia. Tapi orang lagu tu ambil Allah Tuhan wi kat ambo. Allahu akbar. Terima kasih kata tak boleh nak royak. Nampak dia ayat sebut terima kasih kepada makhluk. Sebab tu Tuhan kata man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa dia tak erti terima kasih kepada makhluk. Dia tak terima kasih kepada aku tu. Mula zahir ke aku, dia terima kasih. Aku ke bawa data dia, aku ke gerak ke hati dia. Tu orang tengok Tuhan. Selagi mana perangai kita tak tengok lagu tu, selagi tu kita duk kubah. Selagi tu kita tak boleh buat ikhlas. Tak sedok nak buat ikhlas kalau nampak makhluk ni jadi tak berapa nak kemah ikhlas. Biar nampak Tuhan. Baru muamalah kita tak boleh nak. Muamalah dengan Tuhan lagu mana Macam kita duk mengajar lah ni. Kalau kita duk rasa orang duk perhati kita mengajar. Ngajar, duk kontrol dengan orang. Tapi kalau kita rasa Tuhan, kita nak sebut kalimah pun kita rasa itu dah. Hak tu kata, kalau selagi mana tak duduk dengan Tuhan, selagi mana hatimu duk kubal lagu tu. Nescaya engkau jadikan akan dia taulah sebenar-benarnya dan engkau tinggalkan akan manusia itu pada satu pihak. Makhluk bola ngambung. Tu. Nah, duduk dengan Tuhan. Bukan kata tak saing dengan orang. Tak. Bukan tak saing dengan orang. Orang sufi ni saing dengan orang, tapi dia tak nampak Tuhan dia. Tak nampak makhluk. Sebab tu muamalah dia, perangai dia sangat hebat. Nabi ya paling biasa sekali. Hak tunjuk contoh. Nah, apabila orang tanya Sayyidina Aisyah lagu mana kat perangai Nabi ni? Nak tengok Quran. Quran tu. Kana khuluquhul Quran. Akhlak dia sebuti Quran. Hak kecek bab sabar, kecek bab apa dia? Kecek bab zuhud, kecek bab apa? Tu. Hak tu ni. Ni hak jalan, hak hidup, hak boleh rasa, hak boleh nampak. Quran sebuti dia. Kita ada dalam satu martabak di dalam ilmu martabak 7 dipanggil hurufun aliyatun. Martabak huruf baru. Huruf yang tinggi dipanggil martabak huruf dipanggil. Kita ni baru martabak huruf baru. Tu tengok alif tu. Alif belakang tu. Martabak huruf baru. Quran Nabi Muhammad. Quran sebutin. Bukan kata huruf. Quran sebutin. Martabak kita tinggi baru hurufun aliyatun. Dalam kitab usul tahqiq ada sebut. Ada martabak manusia yang sampai martabak huruf dipanggil. Quran Nabi Muhammad lah. Baru huruf baru kita. Kesempurnaan huruf dipanggil. Halih duduk caca, tak pernah bekok. Luruh betul sungguh dia. Katanya Pak Sumit Bukit Temangga kata biar jadi huruf alih kat kita. Cu tengok, huruf lain belaka belako. Ada titik ni caca. Tak perlu kepada orang. Duduk caca dia. Kesempurnaan. Maka jikalau tiada kuasa engkau atas demikian itu pada sekalian waktumu, maka lazimkan olehmu bahawa engkau jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktu yang engkau jadikan di dalam munajat dengan Tuhanmu dan Sayyidmu, yakni engkau ingat akan Allah Ta'ala itu Tuhanmu, dan engkau fikirkan dalam hatimu. Fikir dengan hati, apa tak fikir dengan akal? Fikir dengan akal jadi ilmu falsafah, fikir dengan hati dia akan jadi tasawuf. Siapa dia yang memikirkan akal ataupun hati? Kita sebenarnya. Apabila kita berfikir dipanggil akal, apabila kita merasai dipanggil hati, apabila kita ikut jahat jadi nafsu, kita belakangnya bukan orang lain pun. Maka fikir dengan hati maknanya rasai dengan hati. Sebab kalau berfikir pakai akal.
Pada tiap-tiap waktu siang dan malam seolah-olah ia hadir padamu. Ada semacam. Kita kelik rumah Tuhan duduk mana. Kadang-kadang kita duduk dengan saing-saing kecek lemah lembut. Dah kita rasa jaga tasawuf kita. Kelik rumah tak ada tasawuf dah dengan anak kita, dengan bini kita. Tapi kalau sentiasa Tuhan hadir, kita kecek supo dalam rumah, luar rumah, dengan siapa-siapa dia pun sama sahaja. Dan seolah-olah ia tahu lemu dan memeliharakan akan dikau pada segala kelakuanmu dan segala perbuatanmu. Padahal ia melihat akan segala perbuatanmu. Tuhan tengok dengan jelas. Pada tiap-tiap waktu, pada siang dan malam. Dan engkau fikirkan di dalam hatimu itu. Dan sunyikan akan hatimu daripada ingat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan daripada memikirkan akan yang lain daripadanya. Dia kata patut lagu mana jadi dia ambo. Jadi senyap ambo. Jadi tak kecek dah mana. Kecek jalan pun slow sebab Tuhan duk perhati dak. Jalan lorak pun tak syarat kena jalan slow. Jalan lorak Tuhan tak perhati kau mana. Jadi tak syarat kita tengok orang arif billah ni, orang hok kenal Tuhan ni duduk dengan Tuhan. Kadang-kadang dia nampak biasa ya dia kecek duk buah. Ya tak ya dalam hati dia kan boleh duk buah biasa. Bukan kata apabila rasa Tuhan diperhati. Sudah. Mana? Okay. Duk main kerah lagu tu. Seminggu orang tanya nak minum air teh obeng kau be. Duk senyap duk mikir ke mana nak air teh obeng ke Tuhan marah kau apa dia. Bukan lagu tu. Kita kenapa duduk dengan Tuhan. Sebut teh obeng pun Tuhan juga. Ni aku dah jadi dia lambo. Jadi senyap mula nak tasawuf celah dinding. Tu bukan tu. Tu zahir lagi hati kita duduk dengan Tuhan. Dia kita hati duduk dengan Tuhan kita nak lepas lagu mana. Kita gerak, kita suka pun dia berlaku. Pas cakap. Tuhan tengok hak suka Tuhan tak tengok. Maka apabila kita suka Tuhan tengok, kita suka khabarlah sikitnya. Lagu tu. Bukan kata suruh jadi dia, senyap, tak buat kerja. Sekat ngaji tasawuf ni jadi malas kerja. Orang suruh nukil-nukil pun paku. Tuhan tengok Allah. Tak siap 14 tahun rumah orang buat kerja. Apa dia lagu tu? Buat kerja sungguh lah. Kalau tahu Tuhan tengok kan. Tahu Tuhan perhati. Buat kerja biar orang perhati dengan kita. Gaji, comel, amanah, molek. Jaduh. Apa jadi slow lagu tu? Tu malah kohong. Bukan mari ahwal molek tu mari ahwal malah dia panggil. Lagu tu. Maka hendaklah engkau jadikan Allah Ta'ala seolah-olah melihat akan dikau. Bukan seolah-olah lah tu. Kau seolah-olah lagi Tuhan melihat kita. Seolah-olah kau betul. Kau sengoti. Sengoti lah. Apa dia kata seolah-olah? Takut kita faham tengok dengan buti mata. Maka ulama-ulama lapik sikit perkataan seolah-olah. Sebenarnya hakikat memang Tuhan tengok. Tapi kalau kita sebut Tuhan melihat, bakal takut jadi telitah dia kita orang awam ni. Takut telitah apabila melihat tu pakai mata selalu. Maka dia pun lapik dengan seolah-olah nak kecek bab tauhid sikit tu saja. Supaya engkau jadi takut akan dia dan takzim akan dia. Buat kerja dalam keadaan takut dan buat dalam keadaan memuliakan dia. Inilah dinamakan martabat ihsan. Barulah kecek bab ihsan. Martabat tauhid lepas dah, martabat fiqh lepas dah, ihsan pula. Yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala menanya Jibril alaihi salam dengan katanya, "Wa mal ihsan?" Qala an ta'budu rabbaka ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Artinya apa ihsan itu? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu bahawa engkau berbuat ibadat akan Tuhanmu seolah-olah engkau lihat akan dia. Sebab martabat orang jarang boleh tengok Tuhan. Maka jikalau tiada engkau melihat akan dia, maka bahawasanya ia melihat akan engkau. Tu i'tikad kita lagu tu. Dan dari kerana inilah sayogio engkau membanyakkan nak amal kita ni sebutir pun payah. Ngaji nak khotel dah kita ni. Lama benar dah kita mengaji kita ni. Nak amal sebutir abuk dah. Ngaji berapa ratus muka surat dah. Gitulah kita. Kalau kita tak siamal, mengaji dulu pun tak apa. Jangan rasa takut. Pas nak masuk kitab baru pula amal dak lagi. Dak, mengaji.
Sekurang-kurangnya belajar itu sebahagian daripada beramal dah. Kita sanggup dengar nasihat orang tu pun separuh daripada beramal dah. Ada orang dengar pun tak sih. Tu peringkat berat benar. Sekalipun hamba tak ada beramal tapi hamba dengar dia nasihat. Masuk kitab baru pula hamba dengar pula. Beramal tak apalah, separuh dah. Tetapi ada manusia ni tipu setan, tak sedap ngaji, tak beramal juga. Gosok kali hidup dengan jahil lagu tu, ngatak beramal, dengan jahil dengan berkata penuh hacul lebur kami. Jadi kita beramal tak beramal suku pasal hak tu peringkat kedua. Dengar dulu, sanggup dengar tu kira beramal dah tu.